qala yaqulu Allahu azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri Ramadan limunadin yunadi salasa marrat hal min sa'ilin fa'utiyahu aw fa'utihi su'lahu hal min taibin fa'atubu alaihi hal min mustaghfirin fa'ughfira lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada penyeru, yakni malaikatnya, di setiap malam di dalam bulan Ramadan untuk membuat seruan sebanyak 3 kali. Pertama sekali seruan malaikat tersebut ialah, adakah sesiapa yang meminta, maka aku akan memberikan permintaannya. Adakah sesiapa yang ingin bertaubat, aku akan menerima taubatnya. Adakah sesiapa yang beristighfar, aku akan ampunkan untuknya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 permintaan, 3 seruan daripada wakil Allah, yakni malaikat sebagai penyeru, dan Allah sendiri yang istijabah, yang memperkenankan permintaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk melakukan pertanyaan. Bermakna Allah SWT sendiri dah mengetahui, maha mengetahui. Tapi kenapa Allah SWT arahkan perintah malaikat untuk menanyakan 3 pertanyaan di dalam seruan tersebut? Jadi sebenarnya sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, tujuan Allah SWT memerintahkan malaikatnya hanya kerana kemuliaan yang Allah SWT nak berikan kepada mereka ataupun orang yang begitu bernasib baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya menerangkan 3 perkara ni, ingin saya memberitahu kepada sidang para pendengar, seruan Allah Subhanahu wa taala ni ada bertepatan dengan firman Allah SWT di dalam surah Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah sebahagian daripada malam kamu tu. Ulama kata ada 3, sama ada sebahagian separuh daripada malam, ataupun 1/3 daripada malam, ataupun 2/3 daripada malam. Jadi bahagikanlah masa kita itu kepada 3 bahagian di waktu malam. Dan Allah SWT memerintahkan malaikat dia untuk menanya-nanyakan ataupun untuk mencari, ada tak pada malam yang dimaksudkan bertepatan dengan perintah Allah SWT untuk bangun malam tu, dapatnya hamba Allah yang bersedia untuk menyahut seruan malaikat itu. Tujuan bangun malam dalam surah Muzammil itu adalah supaya kita membaca Al-Quran dengan tartil, menyempurnakan hak-hak huruf, dan membaca dengan kehendak tajwid yang betul dan makhraj yang lebih tepat. Dan di samping itu ada juga ayat Al-Quran yang lain, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur, yakni waktu sebelum fajar juga dikira waktu malam juga. 1/3 di bahagian akhir malam, dan itu waktu sahur, mereka beristighfar. Dan di dalam hadis ini Allah minta malaikatnya mencari-cari kerana kemuliaan amalan yang dilakukan. Ada tak di kalangan hamba-hambaku yang meminta pada waktu tersebut? Jika ada yang meminta, wahai malaikat, maka aku akan perkenankan permintaan dia. Tidak dihadkan sama ada hajat duniawi ataupun ukhrawi. Yang kedua,
adakah di kalangan hamba-hambaku yang ingin bertaubat? Yang ketiga, adakah di kalangan hamba-hambaku juga melakukan istighfar ketika itu? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan akan menerima taubatnya dan mengampuninya lantaran istighfarnya itu. Jadi sebelum saya meneruskan keterangan mengenai hadis ini dengan lebih lanjut, suka saya memberitahu kepada sidang pendengar apakah dia taubat dan apakah dia istighfar. Adakah taubat dan istighfar ni sama? Jadi inilah yang menjadi perbincangan ulama dalam menentukan makna taubat yang sebenar dan makna istighfar yang sebenar. Jadi di sana ada khilaf dan juga ada pandangan. Jadi ada juga terdapat ayat-ayat dalam Quran diasingkan, ayat dalam Quran yang menyatakan taubat saja, ayat dalam Quran yang hanya menyertakan kalimah istighfar saja, dan ada juga di tempat yang lain ayat yang menggandingkan istighfar dan juga taubat. Jadi saya ringkaskan, saya tidak bermaksud untuk mendetailkan perbandingan maksud istighfar dan taubat ini, apa yang dibahaskan oleh ulama. Hanya memadailah dengan pengertian yang saya utarakan, yang saya jelaskan di sini, boleh membantu kefahaman sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali saya ingin menyatakan maksud daripada istighfar. Jadi istighfar ni sebenarnya memohon keampunan ke atas dosa yang telah dilakukan oleh seseorang. Berlakunya dosa ni adalah disebabkan oleh kelemahan iman ataupun godaan syaitan yang mengakibatkan iqab ataupun azab. Balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun sama ada secara cepat ataupun lambat. Jadi istighfar ni adalah satu permohonan untuk meminta perlindungan di atas kesalahan dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba, dan juga meminta ampun atas dosa yang dilakukan disebabkan oleh adanya kesedaran dan keinsafan. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Taala, adapun taubat pula memohon perlindungan terhadap dosa yang telah dilakukan itu agar tidak diulangi. Sekali lagi saya ingatkan, taubat ini ialah memohon perlindungan agar dosa yang dilakukan itu tidak berulang, dengan niat dan azam yang kuat untuk meninggalkannya. Sebab itu dalam taubat ini ada 3 syarat. Jika sekiranya perkara itu berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak melibatkan dengan makhluk ataupun anak Adam yang lain. Pertama sekali, dia kena menyesal. Yang kedua, dia kena iktiraf dosa yang contohnya, wahai Allah, memang saya mengakui dosa itu adalah saya yang lakukan dengan sengaja, dan saya dalam keadaan saya tahu bahawa dia itu adalah dosa. Contoh-contoh. Yang ketiga ialah berazam untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang menyebabkan dosa itu. Jika dengan makhluk, dia kena rujuk kepada orang yang dizalimi itu untuk meminta maaf, untuk minta keredaan dia. Jadi saya kira sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT nampak antara beza istighfar dan juga taubat. Dan satu lagi, adapun istighfar ini boleh dilakukan untuk orang lain. Di samping diri dia sendiri, istighfar untuk diri sendiri, dan boleh juga kita istighfarkan untuk orang yang lain. Manakala perbuatan taubat itu pula hendaklah dilakukan oleh si pendosa itu sendiri sahaja, tidak sebagaimana istighfar boleh dilakukan oleh orang lain. Contoh istighfar yang dilakukan oleh anak kepada kedua ibu bapa. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
Dan boleh juga beristighfarkan untuk saudara-saudara Islam kita yang lain. Contoh yang terdapat dalam hadis, istaghfiru li akhikum. Nabi SAW suruh minta sahabat-sahabat beristighfar untuk saudara kamu, iaitu Raja Najasyi yang telah meninggal dunia. Dan ada juga Nabi SAW menyuruh sahabat memohon keampunan untuk saudaranya yang sedang di dalam perkuburan agar hatinya tabah menghadapi soal munkar dan nakir. Istaghfiru li akhikum wasilu lahu tasbit fa innahu al'an yus'al. Dan ada juga istighfar yang dilakukan oleh malaikat bagi mereka-mereka ataupun bagi hamba Allah yang beriktikaf ataupun yang duduk lepas sembahyang mengekalkan wuduk sampai menanti waktu sembahyang yang lain. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Terdapat juga di dalam hadis Nabi SAW, kalimah istighfar itu digandingkan dengan kalimah taubat. Contohnya hadis Nabi SAW, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Yang bermaksud, demi Allah, sesungguhnya aku ini di dalam sehari beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada 70 kali. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mengkisahkan tentang istighfar. Dan dengan sebab istighfar ini juga kita akan mendapat faedah yang banyak. Contohnya dalam surah Hud, Allah SWT berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nabi Hud menyeru kepada kaum dia, beristighfarlah dan bertaubatlah. Ini disertakan dua sekali, istighfar dan taubat. Beristighfarlah kamu dan bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka Tuhan kamu akan menurunkan rezeki, yakni berbentuk air hujan yang akan menyuburkan tanaman-tanaman. Sama juga dalam surah Nuh, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh AS, istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dia maha penerima istighfar yang kamu lakukan. Dia akan mengampuni kamu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dia akan menurunkan juga hujan daripada langit, hanya bagi sumber sebagai rezeki untuk kamu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah juga akan menambahkan dengan istighfar ni harta kamu. Harta kita akan menjadi melimpah ruah. Allah juga memberi kita jalan keluar daripada masalah kemandulan. Sesiapa sidang para pendengar yang ada masalah ini, naklah dia banyak istighfar. Allah akan tambahkan lagi generation. Allah SWT akan tambah lagi sulalah keturunan kita, anjab kita, nasab keturunan kita, kan? Allah akan tambah lagi anak-anak kita melalui istighfar. Dan juga dalam satu ayat yang lain, Allah Ta'ala beritahu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah SWT tidak akan mengazabkan, yakni tidak menurunkan bala, tidak menurunkan malapetaka, uqubah, disebabkan dosa-dosa mereka itu, sedangkan mereka, di kalangan mereka itu ada yang sedang beristighfar. Jadi saya nak beritahu kepada sidang para pendengar bahawa dengan istighfar tadi boleh mendatangkan banyak manfaat dan juga boleh daf'u'an. Maksudnya daf'u'an ataupun difa'an, boleh mempertahankan, boleh menghindari, boleh menolak azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita gabungkan antara istighfar dan juga taubat ini, maka yang dikehendaki dalam istighfar dan taubat ini ialah
kalau kita hanya istighfar di lisan saja, kan? Sebab tu istighfar di lisan saja bermakna istighfar kita dengan tidak ada apa, dengan tidak ada terkesan di dalam hati kita, kan? Kita beristighfar hanya menggerakkan lidah saja, tetapi dalam hati kita, dalam naluri kita ni tidak ada kekesalan, tidak ada rasa ingin meninggalkan, tidak ingin taubat, meninggalkan. Jadi istighfar ni tidak akan memberi manfaat kepada kita, tetapi mungkin kalimah ni adalah tetap kalimah yang baik diucapkan, kan? Tapi apa yang dikehendaki ialah pengucapan kalimah ni agar kita segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, cinta, dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala benci. Itu saja sebenarnya ringkasan daripada maksud istighfar dan juga taubat. Jadi alhamdulillah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kita di dalam suasana PKP ini agar kita sentiasa bertaubat dan juga beristighfar di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum ini.